Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tulisan 2 BMMBI. Kodnya 1084. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Ahli yang pertama, Ali Imran bin Zulkifli. Yang kedua, Haziq Imran bin Hishamuddin. Dan yang terakhir, iaitu diri saya sendiri, Muhammad Afiq Ajmal bin Jamal. Rata-rata masyarakat dalam sesebuah negara menggunakan bahasa bagi tujuan lisan dan tulisan. Dianggarkan 7,330 bahasa wujud di seluruh negara. Setiap bahasa mempunyai sistem tersendiri yang menjadi dasar pembentukan bahasa tersebut. Sistem bahasa ini merupakan model bahasa yang mempunyai aturan dan kaedah tertentu. Baiklah, saya akan mulakan dengan penggunaan huruf besar. Huruf besar ni digunakan pada huruf pertama awal ayat. Begitu juga pada huruf pertama yang menyusuli ayat lain selepas noktah. Contoh ayat. Hujan lebat semalam telah menyebabkan beberapa kawasan banjir kilat. Hujan. Perkataan huruf H pada perkataan hujan dimulakan dengan huruf besar. Beberapa orang telah dimasukkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan kerana ditemui hampir lemas oleh pasukan penyelamat. B pada perkataan beberapa menggunakan huruf besar kerana perkataan itu menyusuli noktah. Seterusnya, huruf besar digunakan sebagai huruf pertama bagi setiap unsur kata nama orang. Contohnya, Muhammad, Aizat, Vincent, Sofia, Shifa, dan Kumar. Selain itu, huruf besar juga digunakan untuk huruf bagi menggantikan nama Tuhan. Contohnya, Dia, Nya, Yang Maha Pemurah, Yang Maha Mengasihani. Seterusnya ialah gelaran yang diikuti nama penyandang. Wah, nampak loh. Di samping itu, huruf besar juga digunakan untuk nama tahun, bulan, hari perayaan, dan kebesaran serta peristiwa bersejarah. Contohnya, bulan April, bulan Safar, Isra' dan Mi'raj, dan Hari Raya Aidilfitri. Huruf besar juga digunakan untuk nama geografi dan nama tempat. Contohnya, Pahang, Perlis, Kedah, dan Lorong Haji Tahir. Akhir sekali, huruf besar juga digunakan untuk singkatan nama khas. Contohnya, DBP yang membawa maksud Dewan Bahasa dan Pustaka, JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, dan IJN, Institut Jantung Negara. Baiklah, saya akan teruskan lagi dengan penggunaan huruf kecil. Huruf kecil digunakan untuk nama gelaran, kehormatan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Contohnya, Baginda merupakan Sultan yang mesra rakyat. Sultan adalah kehormatan, tetapi dia ditulis huruf kecil kerana tidak diikuti nama orang. Pak Zamani akan menunaikan haji bersama isterinya. Haji. Haji adalah gelaran keagamaan bagi seseorang, tetapi ia tidak ditulis kerana dia tidak ditulis huruf besar kerana tidak diikuti nama orang. Seterusnya, huruf kecil juga digunakan pada kata bin atau binti. Contohnya, Aryan bin Amir, Amira binti Samad, Nurman bin Rozaimi. Akhir sekali, huruf kecil digunakan untuk nama pangkat yang tidak disusuli nama orang. Contoh, Encik Rahul telah dinaikkan pangkat sebagai seorang pegawai. Majlis keramaian itu disertai beberapa orang guru. Terima kasih Saudara Afiq atas keterangan yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin menyampaikan tentang kesalahan ayat. Kesalahan ayat merupakan kekeliruan atau kesilapan yang berlaku dalam pembentukan ayat.
Terdapat 6 jenis kesalahan kata yang lazim dilakukan. Antaranya, yang pertama, kesalahan susunan ayat. Yang kedua, kesalahan ayat perintah. Ketiga, kesalahan klausa. Keempat, kesalahan ayat tanya. Kelima, kesalahan ragam ayat. Dan seterusnya, kesalahan ayat majmuk. Yang pertama adalah kesalahan susunan ayat. Kesalahan susunan ayat merangkumi ayat seperti berikut. Antaranya ayat yang salah. Ayat yang pertama, ini baju sangat kotor. Ayat yang kedua, engkau sudah terima baju itu. Ayat yang ketiga, dia membeli 2 kuntum. Ayat yang sebetulnya untuk ayat yang pertama adalah baju ini sangat kotor. Hal ini kerana urutan kata dalam ayat perlulah mengikut inti dan penerang. Ayat yang betul bagi ayat yang kedua adalah sudah engkau terima baju itu. Susunan kata perlulah betul untuk frasa kerja pasif, iaitu kata bantu diikuti kata ganti nama, diri kedua dan kata kerja pasif. Ayat yang betul bagi ayat yang ketiga, dia membeli 2 kuntum bunga. Hal ini kerana urutan kata dalam frasa nama perlulah jelas. Yang kedua adalah kesalahan klausa. Kesalahan klausa merangkumi klausa yang tidak lengkap sama ada pada bahagian subjek atau bahagian predikat. Sebagai contoh, ayat salah. Yang pertama, setiap hari Ahad selalu ke pasar. Ayat yang kedua, apakah dibeli oleh Abu? Yang ketiga, perkara ini kerana kecuaian pemandu. Ayat yang sebetulnya bagi ayat yang pertama ialah setiap hari Ahad ibu selalu ke pasar. Hal ini kerana klausa ini perlu diletakkan subjek iaitu ibu bagi melengkapkan ayat. Ayat yang betul bagi ayat kedua adalah apakah yang dibeli oleh Abu. Klausa ini tiada subjek. Oleh itu, klausa yang dibeli Abu merupakan subjek. Ayat yang sebetulnya bagi ayat yang ketiga. Perkara ini berlaku kerana kecuaian pemandu. Klausa ini tiada predikat. Bagi melengkapkan predikat frasa kerja, berlaku perlu diletakkan. Yang ketiga adalah kesalahan ragam ayat. Kesalahan ragam ayat merangkumi kekeliruan pembentukan ayat pasif sama ada ayat pasif ganti nama, diri atau ayat pasif berimbuhan seperti yang berikut. Antara contoh ayat yang salah, buku yang tebal itu dibeli oleh saya. Ayat yang kedua, buku yang tebal itu mereka beli. Ayat yang ketiga, buku yang tebal itu saya terbeli. Ayat yang sebetulnya bagi ayat yang pertama, buku yang tebal itu saya beli. Hal ini kerana ayat pasif diri pertama bentuknya saya beli, bukannya dibeli oleh saya. Ayat yang betul bagi ayat yang kedua, buku yang tebal itu dibeli oleh mereka. Ayat pasif diri ketiga bentuknya dibeli oleh mereka, bukannya mereka beli. Ayat yang sebetulnya bagi ayat yang ketiga adalah buku yang tebal itu terbeli oleh saya. Ayat pasif bentuknya terbeli oleh saya, bukannya saya terbeli. Yang keempat adalah kesalahan ayat perintah. Kesalahan ayat perintah merangkumi kekeliruan penggunaan ayat perintah seperti yang berikut. Antara contoh ayat yang salah, mari kita berjalan, mari kita jalan, sila jemput ke rumah hamba, tolong jangan usir kami. Ayat yang sebetulnya bagi ayat pertama, mari kita berjalan. Hal ini kerana ayat perintah silaan perlu dikekalkan kata kerja tak transitif. Ayat yang betul bagi ayat kedua, sila ke rumah hamba ataupun jemput ke rumah hamba. Ayat silaan dan ayat permintaan tidak boleh bergandingan. Ayat yang betul bagi ayat yang ketiga, jangan usir kami. Ayat perintah tidak boleh bergandingan dengan kata perintah. Yang kelima adalah kesalahan ayat tanya. Kesalahan ayat tanya merangkumi kekeliruan penggunaan ayat tanya. Sebagai contoh, ayat yang salah yang pertama, kamu ke surau kah? Ayat yang sebetulnya adalah kamu ke surau. Penjelasan, ayat tanya tidak memerlukan kah di hujung ayat. Contoh ayat yang kedua yang salah, bagaimana keadaan bapa kamu? Ayat yang sebetulnya adalah bagaimanakah keadaan bapa kamu? Penjelasan ayat tanya dengan kata tanya apabila berada di hadapan perlu menggunakan partikel kah. Contoh ayat yang ketiga yang salah, mereka tidak pasti bila rombongan itu akan tiba. Ayat yang sebetulnya mereka tidak pasti masa rombongan itu akan tiba. Penjelasan ayat, penyata tidak boleh bergandingan dengan ayat tanya.
Yang keenam, kesalahan ayat majmuk. Kesalahan ayat majmuk merangkumi kekeliruan penggunaan ayat majmuk. Antaranya, contoh ayat yang salah, Laila merajuk serta ke dalam bilik untuk menangis. Ayat yang sebetulnya, Laila merajuk lalu ke dalam bilik untuk menangis. Hal ini kerana gabungan ayat perlulah menggunakan kata hubung yang sesuai dan tepat. Contoh ayat yang salah kedua, mereka ke Johor atau Melaka. Ayat yang sebetulnya, mereka ke Johor atau ke Melaka. Hal ini kerana ayat majmuk yang mengandungi frasa sendi nama gabungan perlu dikekalkan kata sendi ke. Contoh ayat yang ketiga, Makmunah menjerit disergah oleh Pak Omar. Ayat yang betulnya, Makmunah menjerit apabila disergah oleh Pak Omar. Hal ini kerana ayat majmuk perlu diletakkan kata hubung bagi menjelaskan gabungan ayat tunggal. Seterusnya, dipersilakan kepada saudara Haziq untuk meneruskan perbincangan. Ribuan terima kasih kepada saudara Ali Imran. Seterusnya, kita masuk kepada tajuk penerapan elemen pemulihan dalam aspek tata bahasa. Definisi penerapan elemen pemulihan dalam aspek tata bahasa merupakan proses penyabatian dan menyetupadukan pengetahuan atau unsur pengetahuan daripada satu mata pelajaran lain sebagai isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Okey, seterusnya, tujuan pemulihan ialah untuk menambahkan kefahaman dan kemahiran untuk mematuhi peraturan. Membentuk sikap ingin menambahkan ilmu pengetahuan dalam diri pelajar. Seterusnya, dapat meluaskan ruang untuk meneroka bidang yang mereka minat. Dan akhir sekali, tujuannya ialah untuk memupuk corak pemikiran yang terbuka dan sentiasa ingin tahu. Seterusnya, dari segi tujuan dari aspek ilmu pengetahuan ialah pelajar dapat mempelbagaikan karya sastera seperti pantun, syair dan sajak. Kedua, dapat memiliki pengetahuan am seperti hal ehwal semasa dan hal ehwal dalam negeri. Dan akhir sekali ialah hal ehwal budaya, warisan dan kemasyarakatan. Seterusnya ialah nilai murni. Nilai murni boleh diterapkan dengan berbagai-bagai cara sepanjang pengajaran dan secara terancang. Kedua, nilai murni juga merupakan strategi utama untuk pembinaan nilai. Dan akhir sekali ialah kewarganegaraan, iaitu merupakan penyerapan unsur patriotik dalam pengajaran bahasa Melayu. Seterusnya ialah takrif dan konsep penerapan elemen pemulihan dalam aspek tata bahasa. Pertama, ia merupakan langkah khas untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran. Contohnya, seperti kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Perkara ini dilaksanakan selepas masalah pembelajaran dikesan dan dikenal pasti. Dan terakhir sekali ialah pelajar akan didedahkan dengan aktiviti mengikut kemampuan untuk menguasai sesuatu kemahiran supaya perbezaan dengan murid lain dapat dikurangkan ataupun dihapuskan sama sekali. Objektif penerapan elemen pemulihan dalam aspek tata bahasa ialah pelajar dapat menguasai kemahiran tertentu dengan mengikut aktiviti yang sesuai dengan mereka. Kedua, mendapat layanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mental individu. Yang terakhir ialah dapat mengurangkan masalah yang dihadapi melalui bantuan guru. Akhir sekali ialah kesimpulan daripada pembentangan ini ialah asas tata bahasa sangat penting terutama kepada para guru bahasa Melayu kerana mereka perlu memastikan para pelajar memahami satu makna perkataan atau ayat dan dapat menganalisis kedudukannya. Oleh hal yang demikian, tujuan pengajaran dan pembelajaran tata bahasa penting kerana seseorang itu dapat menentukan ayat yang betul atau salah mengikut peraturan bahasa tersebut. Okey, itu sahaja pembentangan oleh kumpulan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.